Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Tutorial kali ini adalah melibatkan satu topik yang lain, iaitu dot product and projection. Okey, kita lihat ya. Sebelum tu kita nak bincang sikit pasal dot product ni ya. So dot product ni dia, satu kita belajar dot product, satu lagi kita akan belajar tentang cross product. So dia ada dua benda yang berbeza ya. Untuk dot product ini, jika kita diberi dua vektor, so apabila kita dotkan dua vektor tu, kita akan menghasilkan suatu skala suatu nombor lah. Contohnya I tambah 2J dot katakan 2I tambah 4J, contohnya macam tu. So bila kita dotkan dua vektor itu, hasilnya nanti kita akan memperoleh suatu nombor, suatu skala lah maksud dia ya. So itu basically tentang dot product lah. Okay, now we go to question number 1. Tengok ni ya. Dalam soalan ini dia meminta kita mencari, first of all suruh mencari dot product ya. And second thing, dia suruh mencari angle angle. So the cosine of the angle between them. Jadi kita ada tiga soalan kat sini. First, dia suruh cari dot product between those vector. Lepas tu suruh mencari angle between those vector. So kita diberi vektor U dengan J untuk A lah. Yang B pun sama juga, U dengan V, U dengan V untuk A. Untuk B, U dengan V juga. Untuk C, kita diberi U dengan V tetapi I, J dan K. Konsep dia sama je. So dalam hal ini, dalam soalan ini, kita memerlukan rumus yang kamu nampaknya ni. Ya, ini kita akan gunalah, iaitu cos theta, iaitu cos sudut tersebut, is equal to the dot product of U and V bahagi dengan hasil darab magnitude bagi U dan juga V. So ini rumus dia ya. So yang ni kena ingat lah, yang ni kena ingat rumus dia untuk mendapatkan sudut tersebut. Jadi untuk mendapatkan dot product seperti biasa, jika kita untuk A ya, untuk A, jika kita diberi sekarang ni U dengan V, maka kita akan dotkan dua vektor tersebut. So saya buat dalam tata simbol bracket ini ya. Ini adalah vektor ya. So 1, 2, tengok ni. Ini ya. Ini 1, 2 dan ini adalah 6, negatif 8. Ini ya, dot product. Jadi kita pun melakukan operasi pendaraban dan penambahan seperti berikut, dan akhirnya kita akan memperoleh jawapan negatif 10. Nampak tak? Dia suatu nombor suatu nombor. Jadi ini adalah jawapan bagi dot product untuk U dan juga V. Baik, satu hal dah selesai. Yang kedua, apabila kita nak mendapatkan angle, kita kena guna rumus ni lah. Rumus ni maknanya kita kena dapatkan hasil darab bintik, the dot product ya, untuk U dan V, yang mana kita telah pun memperoleh jawapannya negatif 10. Tapi kita belum dapat lagi, belum lagi mencari magnitude bagi U dan juga V secara berasingan. Maka kita kena buat lah, Jadi untuk U kat sini, dia punya magnitude adalah square root of 5. Ini ya. Nampak ya? So maknanya 1 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Lepas tu square root. So kita dapat square root 5 lah. Dan untuk V pula, magnitude dia adalah 10. So macam ni lah kita buat untuk bahagian B dan juga C. Sama je, proses dia sama, di mana the dot product kita akan evaluate, akan find macam ni cara dia. Dan untuk mendapatkan sudutnya, kita akan menggunakan rumus ini. Jadi langkah seterusnya adalah yang ni lah. Jadi kalau kita guna rumus ni kan, maka kita akan dapat, ini kamu simplify kan lah ya, simplify kan, maka kita dapat cos theta
sama dengan minus 1 over square root of 5. So dia bukan nak cari theta ya, dia nak cari inilah, dia nak cari the cosine of the angle. So cosine of the angle kita stop sampai sini sajalah, sampai sini aja. So the cosine ya. Jadi untuk B dengan C pun sama juga, saya tunjukkan penyelesaian dia. Jadi ini adalah untuk B, di mana kalau kamu cuba, kita akan dapat the dot product of U and V tu as minus 3. Yang ini kamu boleh cuba ya, minus 3. Yang ni kena cuba tau ya. Dan magnitude bagi U adalah square root of 58, and the magnitude of V we will obtain 1, dan the cosine of the angle adalah guna rumus ini, guna rumus ini, dan kita akan dapat jawapan seperti berikut. Untuk C pula, for simplicity, saya terus bagi jawapan aja, iaitu the dot product is equal to 0, maka the cos theta is equal to 0 ya. Pasal dia punya numerator dah kosong kan, jadi kosong lah jawapan dia. Okay, ini untuk soalan nombor 1. So the key point here is we are going to use this formula. Ingat ya, yang ni. Okey, untuk soalan yang seterusnya, kita lihat apa yang kita ada kat sini. Nombor 2. In each part, use the given information to find U dot V. Macam ni ya. So kita lihat ada dua bahagian kat sini, ada A dan B. Jadi dia dah bagi siap-siap dah. Dia dah bagi siap-siap the magnitude of U is given 1, the magnitude of V is given is equal to 2. Lepas tu nak cari angle. Ini nak cari angle, betul tak? Mana angle? Tak ada angle. Bukan nak cari angle. Dia suruh cari the dot product sahaja. Suruh mencari U dot V. Okay. Bila nak mencari U dot V, sebenarnya kita hanya manipulate formula asal ni. Kejap ya. Yang ini. Yang tadi kan kita tahu macam ni kan. Ini kan ini untuk soalan nombor 1. So sekarang ni soalannya adalah dia nak mencari yang atas ni. Nak mencari U dot V. So maksud dia yang bahagian bawah ni kita pindahkan ke sebelah kiri. So jadi U dot V ni, so saya cuma ubah suai sahaja, saya dapat rumus ni. Sama je rumus ni dengan rumus yang sebelum ni, sama je. Jadi saya dapatkan magnitude dia, tapi dah diberi. Saya dapatkan magnitude untuk V pun dah diberi. Kita cuma masukkan sahaja pi over 6 dekat sini. Dia bagi dua sudut kan, dia bagi pi over 6 dan juga 135 degree. So kita masuk je lah. So kita masuk sahaja, maka the dot product between these two vectors is square root of 3 dan minus 3 square root of 2. Okay, ini is more direct lah. Kita cuma menggunakan rumus yang sedia ada, just manipulate je. Mudah ya. Yang ni should be okay lah. Okay, lepas tu soalan nombor 3. Okay, soalan dia suruh kita explain. Nampak tak yang ni? Explain. Explain why each of the following expression makes no sense. Macam ni kan. So kita just tengok aja ya. Kalau untuk A ni kan, kita ada 3 vektor tau. Ada U, ada V, ada W. Okey. Okey, kita pergi kepada yang bracket ni dulu. Yang bracket ini dia adalah hasil darab dua vektor, hasil darab bintik the dot product of two vectors, di mana bahagian dekat sini kita akan dapat suatu skala, betul tak? Suatu nombor lah kan, yang kita tak tahu apalah, kita sebut skala lah So bila dapat skala dekat sini, suatu nombor kat sini, lepas tu kita tak boleh nak dot product skala dengan vektor. Dot product ni bukan darab ya, dia hasil darab bintik. So jadi maknanya 5 darab U contohnya dengan 5 dot U is different.
Kalau 5 darab U, okey. Tapi kalau 5 dot U, tak boleh. Okey, dia tak boleh. So nombor 1 ni basically is memang doesn't make sense lah. Yang nombor B pun lebih kurang sama. Sebab kalau kita lihat yang bracket ini akan menghasilkan suatu skala, betul tak? Suatu nombor kan? Suatu nombor, lepas tu nak tambah dengan suatu vektor. Mana boleh? Tak sama. Seolah-olah macam kalau kita sebut macam ni. Kalau analogi dia, satu batang pensel tambah satu batang pensel sama dengan 2 batang pensel. Tapi boleh tak kita tambahkan satu meja tambah satu batang pensel? Jadi berapa? 2. Apa yang 2? Tak boleh kan? So it doesn't make sense. Tak boleh lah kat sini. Dia pun tak boleh lah. Itu ayat mudahnya lah ya. Lepas tu yang ini pula, untuk C ni nak cari magnitude bagi yang ini kan, pun tak boleh juga. Sebab hasil darab dua vektor, hasil darab bintik, the dot product of two vectors, it would produce skala. Skala lepas tu nak cari magnitude. Mana boleh? Magnitude tu kena ada komponen X dan juga komponen Y. Ataupun I dengan J kan. So sekarang ni tak ada. Dia tak ada komponen tu. Dia nombor macam tu je. So tak boleh juga. So yang D pula sama juga. Nampak tak? U dengan V sini, it will produce a vector, betul tak? Vektor tambah vektor dapat vektor. Lepas tu kita nak dot pula dengan suatu skala, pun tak boleh juga. Jadi sebenarnya A, B, C, D semua tu doesn't make sense. Cuma ayat dia yang lebih proper adalah macam ni lah. Ni kamu tengok ya. Ini ayat yang lebih proper sikit lah. Jadi kita katakan macam mana ya. Ya kan? Yang A ni, the dot product of a vector U and a scalar V dot W is not defined. Yang B pula, the sum of a scalar U dot V and a vector W is not defined as well. Yang C, U dot V is not a vector. Ya, untuk dapatkan magnitude ni kena vektor lah. Sebab dia kena ada komponen X dan juga komponen Y. Dan finally D, the dot product of a scalar K and a vector U plus V is not defined. Dia tak boleh ya. So dot product dia kena vektor dua-dua. Okey, itu soalan nombor 3 selesai. Yang nombor 4 pula, kita lihat apa soalan ini. Dia kata find R. Find R so that the vector from the point A to the point B is orthogonal to the vector from A to P. Ya, ada keyword kat sini yang sangat penting, adalah orthogonal. Bila sebut orthogonal, maka the dot product of the two vector must be equal to 0. Ini saya dah jelaskan kat sini ya. So the dot product of two vector must equal to 0. Now the vector here is, nombor 1 adalah AB, ya, AB, and then the second vector must be AP. So sekarang ni kita boleh carilah, boleh cari dia punya komponen for AB macam ni kan. AB satu, lepas tu AP. So ada dua lah. So AB is a vector, AP is a vector, maka and we must equal it to 0. Jadi kita pun cari AB tu apa. AB, pelan-pelan cari ya. Ini adalah 212 dan AP dia adalah R minus 1, R plus 1 and R minus 3. So since kita dah dapat AB dan AP, maka kita masukkan ke dalam kotak yang ada yang warna merah ni. Yang macam ni ya. Dan kita akan akhirnya akan memperoleh jawapan R. So AB dot AP equal to 0. Buat macam biasa ya. Pengiraan dia is S dot product. Lepas tu kita akan dapat jawapan nilai R equal to 7/5. Okey. Nampak macam okey kan? Dot product is more easier lah sebenarnya. Okey. So kita pergi soalan seterusnya, soalan nombor 5.
Ini soalan 5 ni is about the direction angle. Dia ada rumus dia. So you need to go to the video, the teaching video, tengok semula, dia ada rumus dia ya. So sekarang ni soalan ini adalah is focus to the direction angle for I, J dan K. So soalan ni apa? So kita just abaikan yang atas ni. Then use the direction cosine to approximate the direction angle to the nearest degree. Yang ini. Soalan ni standard je kalau diminta direction angle kan. So jadi pertama sekali tengok ya, kita ada 3 rumus. Yang ini. Nampak ni? Cos alpha ni ya. Cos alpha 1, ni rumus dia. Lepas tu cos beta sudut yang kedua untuk ini pula, untuk V2, dan juga cos V ni, cos lambda ni. Yang ni cos lambda ni untuk ini lah. So maksud dia ni lah. Maksud dia, nampak tak V1, V2, V3. V1, V2, V3 ni adalah ni. Yang ni. V1 ni nampak tak? Dia I kan? Maksud dia satu lah. Satu. Ini adalah V1. V2 adalah yang dekat J ni, iaitu 1 juga. V3 pada K ni, iaitu negatif 1. Jadi rumus dia lebih kurang sama je. Jadi untuk cos alpha, V1 over the magnitude of V. Jadi kita kena cari dululah magnitude V ni. Jadi senang saja, kita dapat dia sebagai square root of 3. Macam ni lah ya. Yang ini. Dan akhirnya kita dapat 1 per square of 3. And finally kita dapatkan nilai alpha tu, dan jawapannya adalah 55. Boleh nah? Rumus ni je. So jangan lupa lah yang ni. So benda yang sama juga kita apply for cos beta and cos lambda. So kita menggunakan V2 pula yang ni. Lepas tu yang cos lambda tu kita pakai V3. Nampak tak? Kita dapat negatif 1 kat atas ni kan. So macam tu lah. So jadi kita akan dapat akhirnya kita akan dapat a set of degree which is alpha 55, beta 55, and lambda 1 to 5. Okay guys, so saya stop sampai sini dulu. Kita akan sambung pada video yang akan datang.